biru kuning. Okay. This one first time for choose the pitch. Alright. Back. Ini. Okay. Another one second. Choose who win can choose kick or goal kick first. Okay. Alright. Yellow, blue. Okey, KL City akan memulakan sepakan penalti mereka. Karol Fahmi, Cik Mat dan juga Paulo Josue sudah pun memutuskan segala-galanya di depan pengadil perlawanan Fusir Mat Saleh, pengadil berusia 35 tahun dari Pulau Pinang. Ya, keadaan yang cukup mendebarkan ya Tuan Haji. Saya tengok referee itu tadi, saya pun teringat, bukan mudah ya untuk mengambil siapa nak sepak dulu, siapa nak jaga gol dulu, siapa nak pilih gol yang mana. Itu semua tu menjadi titik tolak macam mana kita nak ambil penalti tu. Kadang-kadang pemain juga menghadapi tekanan ya Mas Syarul. Walaupun telah diberi kepercayaan untuk mengambil sepakan penalti, ketika jurulatih dan rakan-rakan melihat dia mampu dan kerap berlatih untuk mengambil sepakan penalti, namun pada malam yang menuntut dia menjaringkan gol, kadang-kadang dia gagal. Ya, bila sampai masa macam ni ya, untuk memutuskan siapa ambil siapa tak ambil ni, sebenarnya itu terpulang pada pemain tu sendiri, individu pemain tu sendiri. Kalau dia rasa dia confident, dia akan cakap dia akan ambil. Kalau dia rasa tak confident, walaupun dia adalah pilihan untuk mengambil sepakan, saya rasa dia akan lepaskan tanggungjawab itu kepada orang lain. Bukan sahaja melepaskan tanggungjawab tadi, tapi confident tu. Ya, confident level tu. Jadi Karol Fahmi, Cik Mat, penjaga gol pasukan kebangsaan, penjaga gol berusia 32 tahun yang dilahirkan di Kota Baru, Kelantan, mula menyertai pasukan Melaka United, dipanggil oleh Zainal pada musim 2010 lalu. Dia perlu memastikan sepakan pertama dari pasukan KL City mampu dipatahkan, diselamatkan. Perhitungan sengit hingga ke sepakan penalti pada pertemuan Melaka United menentang KL City di peringkat TM Piala Malaysia separuh akhir yang kedua di Stadium Hanjebat ketika ini. Perlawanan yang dimulakan lewat sejam selepas mengalami sedikit gangguan bekalan tenaga elektrik sebanyak 2 kali, namun tidak mematahkan semangat bukan saja para pemain, malah penonton sekitar hampir 20,000 di Stadium Hanjebat malam ini. Paulo Josue yang akan mengambil sepakan penalti pertama KL. Pemain berusia 32 tahun dari Brazil, kapten pasukan KL City. Oh, satu sepakan yang penuh yakin dari Paulo Josue. Ya, tentang teknik tendangan yang baik dan mengarahkan apek untuk melayankan badan di ruang yang berbeza ya. Jadi 1-0 berpihak pasukan KL City. Kevin Mendoza, penjaga gol kebangsaan Filipina, akan berdepan sepakan penalti pertama Melaka United dari Adriano. 5 gol dijaringkan oleh Adriano di peringkat Piala Malaysia, 2 gol di peringkat Liga Super. Tahun pertama bersama Melaka United. Adriano, pemain berusia 27 tahun dari Brazil. Adriano, satu sepakan power dilepaskan oleh Adriano. Di tempat yang sama, di angle yang sama juga macam mana Paulo Josue tadi mengambil sepakan tadi ya.
Itu merupakan sepakan ataupun jaringan yang ke-6 di peringkat Piala Malaysia yang dilakukan oleh Adriano. Dan kali ini Romel Morales, dia adalah peledak utama Piala Malaysia musim ini dengan 10 jaringan. Mencari jaringan pribadi yang ke-11. Romel Morales dari Colombia untuk KL City kemas. Ya, satu sepakan yang diambil cukup tenang, cukup simple, mengarahkan apek untuk jatuh ataupun merebahkan badan di angle yang salah. Manuel Ott, pemain midfield pasukan Melaka United. Pemain ini dilahirkan di Munich, berusia 29 tahun, merupakan pemain kebangsaan Filipina. Kevin Mendoza adalah rakan sepasukannya. Namun malam ini dia perlu memberikan gol kedua sepakan penalti untuk Melaka United. Manuel Ott, hampir dapat diselamatkan. Tension ya. Mendoza sudah dah merebahkan badan di tempat yang betul, tetapi kelajuan sepakan yang dia ambil oleh Manuel Ott tadi yang membuatkan jaringan itu berhasil. Dua-dua kedudukan semasa ketika ini. Pengambil sepakan penalti ketiga untuk KL City adalah bekas striker pasukan kebangsaan Indra Putra Mahayudin. Indra berdepan Karul Fahmi Cekmat, bekas rakan sepasukan bersama pasukan Kelantan. Indra, cantik sepakan Indra. Confident Indra ya, confident. Indra Putra pada usia yang sudah pun mencecah 40 tahun. Indra mungkin tampak sedikit berisi, tidak seperti di zaman kegemilangan ya, namun dia masih lagi mempunyai sentuhan yang berwibawa. Ya, satu pemain yang cukup berdisiplin lah Haji kan. Dengan disiplin itulah dia boleh bermain sehingga sekarang di usia 40. Baru saja menyelesaikan kursus kejuruteraan level B, lesen B. Dia baru lepas ambil. Giovanni Gomez. Kencang terkena palang, melantun keluar. Satu kekecewaan buat Giovanni Gomez. Dia mencari rembatan tengah, saya kira. Ya, rembatan yang cukup padu. Kita boleh dengar ya bunyi palang gol tu tadi berbunyi kuat ya. Hadid, bekas pemain kebangsaan Muhammad Hadin Azman, dia masuk di separuh masa yang kedua tadi. Gol ini akan memberikan advantage jika dapat dihasilkan oleh Hadin. Mudah dari Hadin Azman. Hadin memberikan kedudukan 4-2 kepada pasukan KL City ketika ini. Jadi tugas berat menanti. Seandainya Kevin Mendoza berjaya menyelamatkan sepakan penalti keempat dari Sonny Norde, bermakna KL City akan ke perlawanan akhir TM Piala Malaysia 2021 menentang JDT. Sonny Norde perlu mengembalikan keyakinan penyokong-penyokong pasukan Melaka United. Sepakan penalti ini perlu masuk, dan masuk disempurnakan oleh Sonny Norde. Ya, satu sepakan yang cukup baik, cukup cermat dibuat oleh Sonny Norde. Walaupun kita lihat penjaga gol itu Kevin Mendoza membuat agakan yang tepat, merebahkan diri
di sebelah kiri. Giancarlo Gallifuoco. Dia merupakan bek tengah, pemain berasal dari Australia. Giancarlo mencari gol untuk membawa KL City ke perlawanan akhir. Giancarlo Gallifuoco. Oh, itu dia KL City ke perlawanan akhir tim Piala Malaysia. Giancarlo Gallifuoco berjaya menewaskan Khairul Fahmi Chekmat selaku pengambil sepakan penalti yang kelima untuk menjadikan kedudukan agregat sepakan penalti 5-3. Jadi penantian 32 tahun pasukan Helang Kota ini untuk beraksi dalam perlawanan akhir menjelma di Stadium Hang Jebat Melaka. Tak ada lagi. Saya hilang kata-kata Tuan Haji. Sesuatu yang harus diraikan dengan meriah oleh seluruh anggota pasukan Kuala Lumpur ini. Satu sepakan ke penjuru sebelah kiri gagal diselamatkan oleh Khairul Fahmi Chekmat. Kencang sepakan itu. Ya, walaupun berjaya ditampan oleh Khairul Fahmi, tetapi sepakan yang cukup deras, cukup baik, menerjah masuk ke gawang gol untuk memastikan pasukan KL pergi ke kancah final. Jadi terjawablah sudah perhitungan separuh akhir tim Piala Malaysia peringkat yang kedua di Stadium Hang Jebat. KL City menang sepakan penalti 5-3 selepas kedua pasukan menamatkan aksi sebenar permainan dengan terikat 1-1. Jadi Ahmad Syahrul, sudah tentu kita juga perlu mengucapkan syabas kepada perjuangan pemain-pemain pasukan Melaka United yang dibimbing oleh Zainal Abidin Hassan Ali itu. Jadi keputusan muktamad di Stadium Hang Jebat Melaka, Kuala Lumpur City FC melangkah ke perlawanan akhir menentang JDT pada 30 November nanti. Kembali semula ke studio.